آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, barisan ahli jawatan kuasa, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat hidayah, nikmat petunjuk, sehingga kita menggunakan petunjuk yang Allah kurniakan ini untuk kita terus melakukan amal ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah menerima amal yang kita lakukan dan menjadi asbab untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurganya yang kekal abadi di akhirat nanti, insya-Allah taala. Amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita kitab tafsir Asy-Sya'rawi, tafsir suratul Fatihah. Kita masih lagi membincangkan ayat yang kedua dan ketiga daripada suratul Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang bersifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita telah pun membincangkan sebelum ini bahawa dalam Quran ni, kalau kita bertemu dengan mana-mana lafaz yang berulang-ulang dalam Quran ni, tuan-tuan, ada lafaz yang diulang oleh Allah lebih daripada sekali, termasuklah dalam suratul Fatihah. Bila kita baca surah Al-Fatihah, kita akan bertemu beberapa perkataan yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimah Ar-Rahmanir Rahim, di mana ia wujud di dalam kalimah basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bila kita baca suratul Fatihah, tersebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan kita akan bertemu sekali lagi kalimah Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ada pada basmalah dan ada pada suratul Fatihah kalimah Ar-Rahmanir Rahim ini. Dan Imam Asy-Sya'rawi menegaskan, apabila berulang lafaz-lafaz tertentu di dalam Al-Quran ini, ya, dia bukan bermaksud Allah Subhanahu wa taala ni dia tak ada idea nak tulis apa dalam firman-Nya dalam kitab Al-Quran. Tetapi setiap pengulangan itu, kata Imam Asy-Sya'rawi, pasti mempunyai makna, yang mana ayat yang pertama, lafaz yang pertama berbeza dengan lafaz yang kedua.
Ya, Allah Subhanahu wa taala bukan saja-saja mengulang ayat-ayat yang berulang di dalam Al-Quran, tetapi ada maksud, ada message, ada tujuan yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi kita kena yakin Quran ni dia berulang bukan saja-saja, tapi ada tujuan, ada matlamat, ada objektif. Kerana yang mengucapkan Al-Quran, ya, Quran itu adalah kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha sempurna, tak mungkin dia ulang sesuatu perkataan di dalam firman-Nya tanpa apa-apa tujuan, tanpa ada apa-apa makna, mustahil. Ya, maka kita beriman bahawa ayat yang diulang-ulang itu ada maksud yang memang benar diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya benar dan maknanya benar. Ada matlamat, ada tujuan. Ya. Maka itulah yang wajib untuk kita yakini. Setiap perkataan, setiap lafaz, setiap ayat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam Al-Quran. Qauluna bismillahirrahmanirrahim. Bila kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, huwa isti'anatun biqudratillahi hina nabda fi'lul asya. Kata Imam Asy'arawi, kalimah bismillah yang kita bacakan itu adalah suatu permohonan pertolongan. Bila kita baca bismillah ni, kata Imam Asy'arawi, kita sedang meminta bantuan, meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala hina nabda fi'lul asya, bila kita nak buat suatu pekerjaan, suatu aktiviti. Orang beriman dia meyakini bahawa diri dia, kita ni manusia ni tuan-tuan, sebenarnya tak ada daya, tak ada kekuatan. Bila kita boleh buat sesuatu, sebenarnya tuan-tuan bukan dengan sebab diri kita. Kita boleh jogging berpuluh-puluh kilometer, kita boleh berbasikal, kita boleh berkebun, kita boleh tangkap ikan, kita boleh buat kerja berat, kita boleh buat semua aktiviti kita. Sama ada aktiviti peribadi, aktiviti dekat tempat kerja kita. Kita orang beriman ni tuan-tuan yakin kita takkan mampu melakukan perkara tersebut kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah ajar kita, Nabi ajar kita sentiasa mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya kita ni tuan-tuan, kekuatan kita, daya kita ni bukan dengan diri kita, bukan sebab kita yang kuat, bukan sebab kita yang hebat. Wala quwwata, tak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Orang beriman dia yakin kekuatan yang dia ada bukan terhasil daripada diri dia. Walaupun kita boleh berlari berpuluh-puluh kilometer, ya, bukti bahawa segala tenaga, segala daya ni bukan kita punya tuan-tuan. Apa buktinya? Kalau dulu masa kita muda mungkin boleh berjoging sampai 20-30 kilometer, tapi nanti saat kita umur 70 tahun, tuan-tuan, cuba suruh jogging satu taman tu, ya, pergilah mana-mana taman yang ada dekat Setia Alam ni, kan, suruh dia jogging, boleh tak tuan-tuan? Berjalan pun kadang-kadang tak lepas, tuan-tuan. Nak berjalan 100 meter, ya, baru 20-30 langkah, tak larat dah tuan-tuan. Mana kekuatan kita saat itu?
Yang kita kata dulu masa muda, akulah hebat, akulah kuat, akulah itu, akulah ini. Ya, sebenarnya kekuatan itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita. Bila dah tua, Allah tarik sikit-sikit tuan-tuan. Bukan takat nak berjoging, nak makan pun dah tak larat dah nak mengunyah. Gigi dah tak ada tuan-tuan. Bagi yang keras-keras sikit daging, so minta maaf lah saya tak ada gigi. Ya, walaupun teringin nak makan. Tuan-tuan, mana kekuatan kita waktu itu? Allah dah tarik dah tuan-tuan. Dulu masa kita kuat itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Imam Asy-Sya'rawi, seorang mukmin saat dia mengucapkan kalimah bismillahirrahmanirrahim, itu adalah tanda isti'anatun. Kita ni minta pertolongan, ya Allah mudahkanlah kerjaku, ya Allah ya bantulah urusan aku. Ya, bila kita nak buat sesuatu pekerjaan, idzan falafzul jalalah Allah fi bismillah maknahu al-isti'anatu bi qudratillahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi. Jadi maknanya kalimah Allah dalam bismillah, kita sebut bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, ada lafzul jalalah, iaitu kalimah Allah. Kalimah Allah itu adalah lafzul jalalah, lafaz yang mulia. Makna dia apa? Bismillah, bismillah yang kita sebut tu ya adalah al-isti'anatu bi qudratillah. Kita ni nak minta bantuan, nak minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan sifat-sifat kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak pertolongan, nak kekuatan, Allah adalah Tuhan yang sifatnya Al-Qawi. Kalau kita nak minta anugerah, pemberian daripada Allah, kita sebut Allah tu maksudnya apa? Kita tahu Allah adalah sifat ya Tuhan yang bersifat Al-Wahhab, yang maha pemberi, Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Ya, macam-macam sifat Allah Subhanahu wa taala. Litakunu aunan lana ala ma naf'al, supaya sifat-sifat Allah ya Allah dengan sifat-sifatnya dapat membantu dan menolong kita untuk kita melaksanakan kerja dan tugas yang kita nak lakukan. Walakin idza qulna alhamdulillah, jadi dalam surah Al-Fatihah lepas kita baca bismillah, kita akan sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, tadi bismillah ada dah nama Allah, bismi Allah, dengan nama Allah. Lalu bila kita baca lagi ayat yang kedua, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ulang lagi tuan-tuan kalimah ataupun lafzul jalalah, kalimah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pula makna alhamdulillah? Fahiya syukrun lillahi ala ma fa'ala lana. Alhamdulillah kita sebut adalah sebagai suatu bentuk kesyukuran, satu bentuk terima kasih ya terhadap apa yang telah Allah lakukan kepada kita. Tadi nak buat kerja, kita mengharapkan pertolongan, bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulakan dengan menyebut basmalah. Bila selesai kerja, Allah ajar kita untuk bersyukur kepada Allah dengan menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tuan-tuan, inilah adab kita dalam segala urusan kehidupan kita sehari-harian. Buat sesuatu baca bismillah, selesai sebut alhamdulillah. Walaupun benda ni simple tuan-tuan, baca bismillah dan sebut alhamdulillah, tetapi inilah yang akan menyebabkan seluruh aktiviti pekerjaan yang kita lakukan jadi ibadah.
Tuan-tuan boleh kalau tak nak baca bismillah, tak nak sebut alhamdulillah, tapi alangkah ruginya tuan-tuan, kerana kerja yang kita buat itu akan menjadi perkara duniawi semata-mata. Kita tak boleh nak bawa jadi pahala, jadi bekalan kita di akhirat nanti. Sebab itu peluang yang paling besar kita nak masuk syurga ni tuan-tuan, bukan saat kita datang masjid, bukan saat kita bersujud melakukan solat fardu, ibadah-ibadah khusus yang kita lakukan. Kalau nak compare tuan-tuan, kita dekat masjid pagi ni berapa jam? Datang lebih kurang jam 5.30, pukul 7 nanti baliklah. Habis kuliah subuh gini kita balik. Nanti datang semula, ya, kalau azan jam 1, azan zuhur jam 1.12, kita datanglah pukul 1. Pak Bilal azan, iqamah, kita solat, habis selesai dalam pukul 2, kita pun balik 1 jam tuan-tuan. Asar pun macam tu 1 jam. Maghrib sampai ke Isyak mungkinlah, ya, daripada pukul 7 habis pukul 9, 2 jam. Tuan-tuan, kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah khusus ni tak sampai pun 10 jam, ataupun separuh daripada waktu yang Allah peruntukkan. Ada orang datang masjid ni sampai 12 jam, tak ada. Apa yang banyak kita lakukan? Di mana aktiviti-aktiviti rutin kita yang kita lakukan? Dekat rumah, dekat pasar. Nanti mungkin ada yang nak pergi kenduri, mungkin ada yang nak pergi ziarah open house, mungkin ada yang nak tengok orang sakit, mungkin ada yang nak penuhi undangan jemputan, mungkin ada urusan keluarga, nak tengok anak-anak dekat asrama, kan, hantar anak, macam-macam tuan-tuan. Urusan duniawi yang kita lakukan di luar, bukan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kata nak masuk syurga hanya dengan ibadah khususiah, maka tuan-tuan tak cukup pahala yang kita nak kumpulkan untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab majoriti masa yang kita peruntukkan lebih banyak berada di luar masjid berbanding di dalam masjid. Maka tak ada cara untuk kita dapatkan pahala, ya, melainkan tuan-tuan pahala saat kita berada di dalam masjid dan pahala saat kita berada di luar masjid. Bahkan di luar masjid itulah peluang pahala yang lebih besar, yang lebih banyak untuk kita cari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan ziarah kita, kunjung mengunjung kita, kondangan kita, pergi kenduri, open house yang kita, ya, nak penuhi undangan, ataupun kita jadi tuan rumah, jemput orang untuk datang ke rumah. Tuan-tuan, itu juga boleh jadi ibadah, itu juga boleh menjadi pahala, itu juga boleh menjadi perkara yang mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alangkah ruginya kalau kita sangka nak dapat pahala ni bila datang masjid, ya, sedangkan di luar masjid juga boleh jadi pahala. Dekat rumah dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan mak ayah, kita taat, kita laksanakan tanggungjawab, boleh jadi pahala. Dengan sahabat-sahabat kita mengunjung open house, meraihkan tetamu, menghormati tuan rumah, ini juga ajaran Islam. Ada adab-adab, ada sunnah yang boleh kita amalkan, jadi pahala, ya. Maka sebab itulah tuan-tuan, pastikan segala urusan kehidupan kita bukan hanya di masjid tapi juga di luar masjid menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya banyak tuan-tuan peluang kita nak dapat pahala sebenarnya di luar sana, dengan amalan, dengan aktiviti yang kita lakukan. Ya, kerana apa? Kerana benda yang kita buat di luar masjid ni tuan-tuan, dia sama ada dua. Sama ada boleh menjadi pahala ataupun juga boleh menjadi dosa. Kita datang open house boleh jadi pahala tuan-tuan, dan boleh tak jadi dosa? Boleh. Tiba-tiba datang open house, ya,
mengumpat. Jumpa kawan dah lama tak jumpa, cerita kawan lain. Kau tahu tak, ya, si Mamat tu dia sekarang ni teruk lah, ya, mengumpat kawan dia. Jadi dosa tak tuan-tuan? Jadi dosa. Sebagaimana boleh jadi dosa, begitu juga dia boleh jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zalika annana la nastati'u an nuqaddima asyukru lillah illa idza istakhdamna lafzul jalalah. Ya, kerana kita ni tak mampu nak menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan saat kita menggunakan lafzul jalalah, menggunakan nama Allah. Ya, itulah cara yang Allah ajar kita untuk kita bersyukur kepada Allah dengan menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini kalimah yang Allah ajar kita, cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jami' li kulli sifatillahi ta'ala, di mana lafzul jalalah itu, ya, adalah lafaz al-jami' yang menghimpunkan, yang merangkumi seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'annana nuhmiduhu ala kulli sifatihi wa rahmatihi bina hatta la naqulu bismillah bismi al-qahhar wa bismi al-wahhab wa bismi al-karim wa bismi ar-rahman, naqulu alhamdulillah ala kamali sifatihi fayushmilul hamdu kamalus sifati kulliha. Ya, jadi kita ni memuji dan bersyukur kepada Allah di atas segala sifat-sifatnya dan rahmatnya terhadap kita. Ya, kita ni bila buat satu benda, apa yang kita lakukan tu, kita memerlukan macam-macam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Allah bersifat Al-Hadi, dialah yang bagi petunjuk. Al-Wahhab, dialah Tuhan yang maha pemberi. Al-Qawi, dialah maha kuat. Ya, Ar-Razzaq, dialah maha pemberi rezeki. Apa lagi? Ar-Rahim, dialah yang maha penyayang. Ar-Rahman, dia masih maha mengasihani. Macam-macam sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ajar kita ni sebut satu je perkataan tuan-tuan, dua kalimah saja. Dua kalimah yang kita sebut ini sebenarnya telah merangkumi seluruh sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak payah sebut satu-satu sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Ya, kita tak perlu sebut, la naqul, kita tak perlu sebut, kata Imam Asy-Sya'rawi, bismi al-qahhar, dengan nama Tuhan yang maha al-qahhar, yang maha gagah. Wa bismi al-wahhab, tak perlu sebut dengan nama Allah yang maha pemberi. Wa bismi al-karim, dengan nama Tuhan yang maha mulia. Ya, wa bismi ar-rahman, tak perlu sebut dengan nama Tuhan yang maha memberi rahmat. Naqul, cukup bagi kita menyebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala kamali sifatihi, di atas kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila sebut alhamdulillah, fayushmilul hamdu kamalus sifat kulliha. Kesyukuran yang kita ucapkan dengan kalimah alhamdulillah telah merangkumi semua sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak payah sebut satu-satu sifat Allah tu. Sebut alhamdulillah je tuan-tuan. Kalimah Allah, lafzul jalalah itu merangkumi semua sifat-sifat Allah yang lain. Ya, kalimah Allah ni tuan-tuan, Allah ni banyak nama. Ya, walillahil asmaul husna. Allah ni ada nama-nama dia yang baik. Dalam hadis lain Nabi kata Allah ada 99 sifat. Allah ada 99 sifat ataupun 99 nama.
Ya, dan salah satu sifat ataupun nama Allah adalah Allah tu, kalimah Allah tu sendiri. Adapun setiap satu sifat Allah hanya merangkumi satu sifat. Ar-Rahman merangkumi sifat mengasihani. Al-Wahhab hanya menggambarkan sifat Allah ni maha pemberi. Al-Karim menggambarkan sifat Allah yang maha mulia, maha pemurah. Tapi bila sebut kalimah Allah, lafzul jalalah ni kalimah Allah. Kalimah Allah ni tuan-tuan, semua sifat-sifat yang lain ada pada kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ajar kita, cukuplah sebut je alhamdulillah. Bila sebut alhamdulillah, kalimah Allah tu merangkumi semua sifat-sifat dia yang lain. So tak payahlah sebut satu-satu. Alhamdu Ar-Rahman, Alhamdu Ar-Rahim, Alhamdu Al-Wahhab, tak payah dah tuan-tuan. Itu yang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hunaka farqun baina bismillah alladhi nasta'inu bihi ala ma la qudratu lana alaihi. Dan di sana ada beza dengan kalimah bismillah, yang kita minta pertolongan kepadanya, kepada Allah, terhadap apa yang kita tak ada kekuatan untuk melakukannya. Ada beza antara bismillah wa baina alhamdulillah, dengan kalimah alhamdulillah. Walaupun dua-dua ada kalimah Allah, bismillah, bismi Allah, dengan nama Allah, dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi bismillah kita lafazkan kerana apa? Nak minta pertolongan kepada Allah pada benda-benda yang sebenarnya ni kita tak ada kemampuan nak lakukan. Kalau Allah tak izinkan, tak boleh jadi tuan-tuan pekerjaan kita. Kalau Allah tak izinkan tuan-tuan, nak makan pun tak boleh. Padahal makan ni benda susah ke benda payah tuan-tuan? Benda mudah aja. Tapi kalau Allah tak izin, boleh tak kita makan tuan-tuan? Mungkin boleh. Kita nak kaut nasi, ayam, gulai, sayur, buah-buahan yang ada depan mata kita. Tapi kalau Allah tak izin, tiba-tiba kita dapat penyakit. Ada sahabat saya minggu lepas masa raya ziarah dia bagi tahu tuan-tuan, lepas second dose vaksin dia ada simptom, dia ada kesan, dan kesannya sekarang ni tengah buat check up dekat IJN. Doktor kata jantung dia jadi lemah. Masalah dia tuan-tuan, dia kata dia daripada pagi sampai tengah hari dia boleh ada tenaga lah. Kalau nak berjalan ke itu ziarah, dia datang pagi, lepas tu join dengan dia pergi rumah lain. Bila nak masuk dekat Zuhur, dia kata tak larat dah, ajak dia nak berjalan pun wife dia yang bawa kereta. Sampai tengah hari, lepas Zuhur dia kata sampai malam dah mula lembik dah. Dan dia kata dia nak makan ni, lidah dia ni kadang-kadang berubah-ubah. Kejap rasa masin, kejap rasa masam, kejap rasa tawar, kejap rasa manis. Dan dia nak makan ni tuan-tuan, kalau makan nasi kadang-kadang baru 2-3 suap rasa nak muntah balik. Dia pergi jumpa dia hari tu, tengok benda yang dia boleh masuk, dia kata perah air limau, letak gula sikit. Itu je benda yang dia boleh masuk dalam tekak dia tuan-tuan. Jadi macam mana nak ada tenaga? Benda tu je yang boleh. Dia rasa kalau benda masam tu boleh masuk dalam mulut dia. Kalau manis-manis ke benda tawar, dia kata bukan tak nak makan, teringin nak makan, masuk dalam mulut muntah balik. Tuan-tuan, adakah makan tu dengan sebab kekuatan kita? Adakah dengan sebab
keinginan kita, tuan-tuan, kadang-kadang kita nak tapi Allah tak izin, tuan-tuan. Batu jangan kita sangka semua benda yang kita boleh buat ni dengan sebab kita, dengan kudrat kita. Tak, tuan-tuan, Allah yang izinkan. Kalau Allah tak izin, tuan-tuan, benda tu takkan mungkin berlaku. Benda makan je pun, ya, walaupun benda paling mudah untuk kita lakukan dalam dunia ni, tapi kalau Allah tak izin, tak boleh jadi, tuan-tuan. Ya, semalam pergi kenduri, sembang-sembang dengan kawan. Ada, dia kata cerita kawan dia lepas vaksin juga, punya macam-macam kesan simptom, ya, lepas kena vaksin ni, tuan-tuan. Dia kata dia tak boleh makan juga, bukan sebab tak ada selera, ya, tapi dia kata kadang-kadang time-time tertentu dia rasa perut dia ni tegang. Bila tegang dia rasa tak selesa, ya, nak buat apa pun tak selesa, ya, nak makan pun tak selera. Sebab apa? Perut tegang, ya, jadi tak boleh nak buat apa-apa. Kita pun tak tahulah, tuan-tuan, istilah perut tegang, ya. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan, segala daya dan segala kekuatan bukan milik kita manusia, tuan-tuan. Kita hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam diri kita. Jadi sebab itulah Allah ajar kita bila nak buat sesuatu, bacalah bismillah dengan nama Allah, sebab dengan izin Allah lah kita boleh melakukan benda-benda yang kita nak buat. Allah izinkan untuk berlaku apa yang ingin kita lakukan. Li'anna Allah huwa alladhi sakhara kullu ma fi hadzal kaun. Kerana Allah Subhanahu wa taala dialah yang mentadbir, dialah yang kontrol segala-gala di alam ini, termasuklah kita, tuan-tuan. Allah yang kontrol, ya. Cuma Allah bagi kita daya, bagi kita kekuatan, kita boleh buat tu, kita boleh buat ni, tapi dengan izin dia. Kalau dia nak tarik daya dan kekuatan tu daripada kita, boleh tak? Boleh, ya. Allah boleh tarik. Bahkan nyawa kita ni pun, tuan-tuan, anytime dia boleh ambil. Semalam ada seorang imam masjid dekat, ya, wilayah, muda lagi, tuan-tuan, ya, tengah-tengah main badminton tiba-tiba tumbang, meninggal dunia. Allahu akbar, muda lagi, tuan-tuan. Sebab itu mati ni, tuan-tuan, tua bukan syarat mati, dan sakit bukan syarat mati. Berapa banyak orang sakit, tuan-tuan, tapi tak mati. Yang sehat tiba-tiba mati. Tak ada angin, tak ada pokok, tak ada ribut, mati, ya. Ada orang sakit, tuan-tuan, doktor kata, awak ni tak lama, 6 bulan je ataupun setahun lah paling lama, tengok-tengok hidup, ya. Ada sahabat saya, dia kena leukemia. Dia kata, ustaz, saya ingat lagi masa, ya, masuk dalam ward kanser negara tu, kami ada lebih kurang, dia ada macam sesi, ya, masing-masing kenal-mengenal lah, ni sakit tu kanser ni leukemia, kan. Kami ada lebih kurang 20 orang lebih. Lepas beberapa tahun, tinggal saya 2 orang je, dia kata. Saya dengan seorang budak, waktu tu umur dia 18 tahun, ya. Budak tu hidup lagi sampai sekarang. Saya pun alhamdulillah sihat lagi orang tu, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang bila kena simptom dia, ya, dia tak sihat jugalah. Tapi nak cerita, tuan-tuan, sakit yang doktor kata umurnya tak panjang, tapi dengan izin Allah dia boleh hidup lagi, tuan-tuan, ya. Maknanya sakit bukan syarat mati. Ada orang tak sakit, sihat, boleh meninggal dunia bila tiba ajalnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bila kita baca bismillah, maknanya kita nak minta pertolongan dari Allah pada benda yang kita sebenarnya tak ada kemampuan. Wa ja'alahu yukhdimuna, kerana Allah lah yang kontrol alam ini, dan Allah lah yang menjadikan alam ni, tuan-tuan, boleh digunakan oleh manusia. Hebat sebenarnya manusia ni, tuan-tuan, ya, kerana kita ni Allah jadikan sebagai sayyidul alam. Kita ni jadi tuan kepada alam
yang Allah ciptakan. Allah menjadikan langit, bumi, bulan, bintang, matahari, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang ni untuk siapa tuan-tuan? Allah jadikan untuk berkhidmat kepada makhluk yang bernama al-insan, manusia. Hebat kita ni tuan-tuan. Allah jadikan alam untuk kita gunakan. Tapi adakah Allah jadikan saja-saja? Dah. Supaya apa? Menjadi bukti yang pertama Allah suruh kita fikir, ini bukti kekuasaan dan kewujudan Allah. Yang kedua, Allah suruh kita gunakan alam ciptaan Allah ini, bulan, bintang, matahari, langit, bumi dan seumpamanya, untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah sebut wasakhkhara lakum. Dalam Quran banyak Allah guna wasakhkhara lakum. Kami ciptakan, kami perjalankan, kami manage, kami kontrol untuk kamu, kata Allah. Kamu tu, dhamir kum tu merujuk pada siapa? Al-insan, untuk kita. Allah kata aku berikan untuk kamu, aku jadikan untuk kamu wahai manusia al-ard, bumi, ya, dan langit. Tuan-tuan, Allah hebat kita ni tuan-tuan. Allah muliakan kita. Allah jadikan seluruh alam yang ada, ya, haiwan-haiwan, makhluk-makhluk yang lain untuk kita, supaya kita gunakan untuk beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa baina alhamdulillah, jadi ada beza antara bismillah dengan alhamdulillah. Fa inna lafzul jalala innama jaa huna linuhmidullahu ala ma fa'ala lana. Jadi tadi bismillah tujuannya untuk apa? Minta pertolongan kepada Allah. Manakala alhamdulillah untuk linuhmidullahu ala ma fa'ala lana. Kita nak bersyukur, kita nak memuji Allah Subhanahu wa taala pada apa yang telah dia lakukan untuk kita. Faka'anna bismillah fil basmalah talabul auni minallahi bikulli kamali sifati. Seolah-olah bismillah adalah meminta pertolongan kepada Allah dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya. Wa ka'anna alhamdulillah fil fatihah taqdimu syukru lillah bikulli kamali sifatihi. Manakala alhamdulillah adalah satu bentuk kita nak menyatakan kesyukuran, terima kasih kita, ya Allah, selesai dah alhamdulillah ya Allah, ya, terima kasih ya Allah. Tadi masa nak buat satu pekerjaan, kita nak minta pertolongan, ya Allah permudahkan aku ya Allah. Bila selesai, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, itulah adab kita sebagai seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sentiasa membaca bismillah dan bersyukur kepada Allah dalam setiap apa yang kita lakukan dalam urusan, dalam aktiviti seharian yang kita lakukan. Ya, moga-moga kita dapat beramal dengan apa yang sama-sama kita bincangkan pada pagi ini. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.